إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah. Rasa terima kasih kita kepada Allah Taala dapat kita duduk sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Kita dalam perbahasan syarat sah sembahyang, yang mana sebelum ni hampir setahun kita dah bincang berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Kemudian habis pada tu kita masuk syarat sah sembahyang. Syarat wajib sembahyang ada 4. Kita masuk syarat sah sembahyang ada 9. Ada 9 perkara kan. Kalau yang Rumi tu muka surat apa? 12 rasanya kan? 13 lah. Yang tu lah, yang pertama tu kita nak yang ketiga, tak apalah, daripada awal lah. Yang pertama tu muka surat 12 tu rasanya. Mengetahui masuk waktu, kita dah bahas dah sebelum ni panjang lebar. Kemudian yang pertama mengetahui masuk waktu. Tanpa masuk waktu tak sah lah sembahyang dia. Kemudian kita bahas bulan lepas menghadap kiblat. Kan? Menghadap kiblat bulan lepas. Satu baris saya baca itu. Tapi kita syarahkan lebih sikit supaya kepahaman tu lebih jitu. Sebab dalam kitab kita secara ringkas saja. Kalau setakat nak baca menghadap kiblat habis. Macam tu aja ke? Jadi maka tak mantap apa pemahaman kita macam tu. Yang ketiga, kita masuk hari ni yang ketiga, iaitu berkaitan dengan aurat. Aurat ni panjang sikit, tapi itulah, kita cubalah. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ketiganya menutup aurat. Ada tulis dalam kurungan tak? Menutup warna ada tak dalam kurungan? Tak ada. Menutup aurat aja yang ketiga ya. Menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki, dan sahaya perempuan. Sahaya tu hamba. Kita baca dulu, kita tengok dulu. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunsa yang merdeka. Perempuan yang merdeka, khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya. Maksudnya nak bagi tahu perempuan ni seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, termasuklah khunsa. Kita panjang, kita nampak je baca pendek ni, perbahasan ni panjang. Kemudian tutup dengan apa? Dengan suatu yang menutup. Dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Okey, pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya, jikalau dengan lumur lumpur sekalipun. Kita baca habis lah, cukup macam tu. Tapi perbahasan ni sebenarnya tak cukup sejam. Kita ulang boleh. Menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki. Ni aurat dalam sembahyang kan. Ataupun sahaya perempuan. Kita bahas sahaya ni hamba perempuan nak sembahyang tutup pusat sampai lutut ke? Ya. Kita baca lagi. 3-4 kali baca, banyak syarah ni, tak habis-habis. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunsa. Kita bahas pula khunsa terbagi kepada 3. Yang maksud seluruh tubuh ni khunsa muskil. Okey, bahas panjang kat situ. Kemudian yang lain daripada muka dan 2 tapak tangannya. Bahas lagi muka dan 2 tapak tangan. Belakang tangan
Dia kata dua tapak tangan. Bahar panjang lagi kat situ. Nak tutup dengan apa? Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Maknanya kalau nampak bentuk tak apalah. Bahar lagi kat situ. Lepas tu pula pada pihak atas dan keliling. Tengok ke atas dengan tengok ke keliling. Tengok ke bawah tak kira. Panjang lagi bahar kat situ. Dan jikalau dengan lumur lumpur sekalipun, lah tak pakai baju, pakai lumpur pun boleh. Ya. Bahar lagi kat situ. Nampak macam pendek, tapi 2 jam baru komplit semua. Tapi kita tengoklah yang mana ada kena-mengena dengan kita ni sikit lah. Kita detailkan sikit. Yang pertama, aurat. Kita baca balik. Dah 2 kali, 3 kali kita baca balik. Pertama, menutup aurat. Pertama kita kena faham dulu aurat tu apa. Nanti cerita pasal aurat pun tak tahu apa benda. Ain waw ra ta marbutah. Yang ada jawi dia dapat feeling toras, feeling talaki. Yang rumi tak ada feeling, tapi fahamlah. Sebab jawi ain waw ra ta marbutah. Aurah ke aurat. Kat situ dulu. Kita tahu ta marbutah. Ta ada 2 jenis. Maftuhah yang terbuka ta tu, titik 2. Marbutah bulat titik 2. Dan kalau ta yang terbuka, maftuhah, masa dia hidup pun dia bunyi ta, masa dia mati pun dia bunyi ta. Kita tahulah. Tapi kalau ta marbutah yang bulat ada titik tu, ketika hidup bunyi ta, ketika mati bunyi ha. Ain waw ra ta marbutah. Kenapa panggil aurat? Tu satu tu, bahasa. Kena faham bahasa dulu. Jadi apa nama ni, kita orang Melayu akan kata aurat. Pertama dari segi bahasa salah dah. Sepatutnya aurah. Tapi bahasa je pun tak ada masalah. Cuma nak beritahu, kita masa orang Melayu tak mengambil berat tentang kata ataupun perkataan pinjaman daripada words atau perkataan kalimah Arab. Kita tak sungguh-sungguh. Kita ambil bahasa Arab sebagai jadi bahasa Melayu. Maknanya kita tak ambil sungguh-sungguh, ambil lebih kurang aja. Dan kadang-kadang sebutan pun kita ambil lebih kurang aja. Itulah kita, itulah problem sikit kita ni. Jadi orang Melayu ni yang dah ambil perkataan Arab ni, dia kadang-kadang ta marbutah dia bunyi ha, kadang-kadang dia bunyi ta. Maksudnya dia tak konsisten. Sepatutnya kalau ta marbutah tu mati, memang bunyi ha lah. Kenapa kadang-kadang bunyi ha, kadang-kadang bunyi ta? Contoh kita panggil wahdaniyah ataupun kudrah. Tu ta marbutah tu. Kudrah kita panggil. Atau mungkin tu dah bahasa Arab kita panggil apa? Fatimah. Fatimah. Ta marbutah. Kenapa tak Fatimat? So kita aurat. Tak ada 2 ta marbutah. Nampak kita bantai aja. Mana-mana kita nak suka hati kita. Ataupun hamzah. Hamzah ha mim zai ta marbutah. Kenapa tak hamzat? Hamzah. Betul. Tapi ain waw ra ta marbutah aurat. Aurat pula. Nampak kita punya bahasa. Kita ikut suka. Kadang-kadang apa ni? Akhirat. Akhirat sepatut akhirah. Kita akhirat tak terbuka, sedangkan akhirat ta marbutah. Apa lagi? Aurat lah. Okey, tak apa, itu dari segi bahasa sikit. Macam kita ni bahasa ni memang macam tu. Macam kita biasa sebut mahram dengan muhrim lah, kan? Mahram dengan muhrim bertukar lagi kan. Kita kalau sebut bukan mahram sepatutnya, tapi daripada dulu sampai sekarang ni mungkin dah banyak dah ditegur kan. Dulu disebut bukan muhrim. Bukan muhrim. Sedangkan yang betulnya bukan mahram. Yang kita pelik, kita cakap bukan muhrim. Bila dua orang lelaki perempuan yang boleh berkahwin ni, kita panggil bukan, tak boleh berdua-duaan, bukan muhrim, kita katakan macam tu dulu. Sekarang yang peliknya pula bila kata sumbang mahram. Patut sumbang muhrim. Sumbang muhrim baru betul. Tapi kita main bantai nak bagi tahu bahasa kita yang kita pinjam daripada bahasa Arab ni
bantai aja, bukan ikut kaedah pun. Ada masalah ke? Tak ada masalah, kerana ada kaedah iaitu al-khata'u masyhur khairun min sawabin mahjur. Kesalahan bahasa tetapi masyhur lebih baik daripada istilah yang betul tapi jarang digunakan, orang tak faham. Lebih baik salah tapi maksud tu sama. Maksud bila kata bukan muhrim, maksud dia apa? Ajnabi kan maksudnya. Tak boleh ni, maksud tak korang berdua ni boleh kahwin. Maksud bukan muhrim, salah bahasa. Faham? Betul, faham. Lebih baik daripada bukan mahram tu. Apa benda tu? Tak faham. Betul daripada tak faham. Lebih baik salah tapi faham. Dan faham yang betul lah. Macam kita panggil samak dengan sertu kan. Apa ni kena apa ni? Anjing, babi ada ni. Ni kena samak ni. Salah tu, bukan samak. Samak ni kulit. Tu yang betul. Ambil kulit yang binatang macam harimau, binatang yang tak disembelih lah. Bangkai lah kita kata. Bersihkan kulit tu. Proses membersihkan kulit, menghilangkan lendir-lendir, darah-darah, busuk-busuk semua tu namanya proses menyamak, samak. Tapi kalau yang anjing babi tu kita panggil basuh dengan air tanah ataupun bahasa lain sertu. Kita tak panggil macam tu. Kita panggil yang basuh dengan yang babi dan anjing mughallazah tu kita panggil samak. Salah lah dari segi bahasa. Ada masalah ke? Lebih baik cakap samak maksudnya basuh dengan air tanah daripada cakap sertu tak tahu apa benda. Maksud kat sini walaupun salah okey aje. Lebih baik perkataan tu salah, istilah tu salah tapi buat betul daripada perkataan tu betul tapi tak faham apa. Buat apa? Kita nak perbuatan tu. Sikitlah mukaddimah. Dan tengok di sini pula wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Cuma dan tak ada dalam kitab kita dobek sikit iaitu dalam menutup aurat dia ada kait. Iaitu ketika sembahyang wajib menutup aurat jika mampu. Dia ada kait jika mampu. Menutup aurat jika kuasa, samalah tu. Jika mampu, jika kuasa. Itu adalah ayat yang tepat. Wajib menutup aurat dalam sembahyang jika kuasa, jika mampu, jika boleh. Dia ada kait tu. Berbeza dengan syarat sah sembahyang yang lain. Contohnya suci daripada hadas kecil, kena ada wuduk. Tapi nak sembahyang sah mesti kena ada wuduk jika mampu. Tak ada. Nak sembahyang wajib ada wuduk. Wajib suci daripada hadas kecil. Wajib tak ada hadas kecil. Wajib tak ada hadas besar. Baru sah sembahyang. Bukan mestilah suci daripada hadas besar jika mampu. Tak ada jika mampu. Dengan maksud jika tak ada wuduk sembahyang tu tak sah. Tak ada mampu tak mampu. Mampu pun sengaja tak ambil wuduk tak sah. Tak mampu ambil wuduk sebab air tak ada ke apa semua sembahyang tak sah juga. Maksudnya dia tak ada kait jika mampu. Dalam masalah wuduk, mandi wajib, apa lagi lain apa syarat sah sembahyang yang lain? Menghadap kiblat. Wajib sembahyang menghadap kiblat untuk sah jika mampu. Tak ada. Wajib menghadap kiblat. Sama ada dia mampu menghadap kiblat ataupun dia tak mampu, wajib menghadap kiblat. Jika dia sembahyang tu dia mampu menghadap kiblat, tapi dia tak menghadap kiblat, tak sah. Ataupun dia tak mampu menghadap kiblat dengan maksud dia cari-cari tengok bintang, tengok apa, tak boleh tentu kiblat tak tahu kat mana, dekat padang pasir ke dalam hutan ni, tak boleh tentu. Dia pun sembahyang, yang mana sembahyang dia tak dapat tentukan kiblat tu, tak mampu dia, tetap tak sah juga. Sebab dia tak ada jika mampu. Tapi sembahyang wajib sembahyang, yang kita panggil solat hormat waktu tu lah. Suci daripada najis. Ada najis, ada tai, ada najis dekat badan dia, nak basuh tak ada air. Dia nak sembahyang ni, sembahyang nak sah wajib suci daripada najis. Tapi tak ada kait suci daripada najis jika mampu, tak ada. Dengan maksud jika ada najis kat badan dia, sama ada dia sengaja ataupun dia tak sengaja, tak sah. Itu syarat sah sembahyang yang lain. Masuk waktu. Nak sah sembahyang kena masuk waktu. Dan tak dikait nak sah sembahyang kena masuk waktu jika mampu menentukan, tidak. Tak ada kait. Dengan maksud jika dia mampu menentukan masuk waktu ataupun tidak, dia pun sembahyang di luar waktu tak sah. Ataupun dia tak mampu nak tentukan waktu sebab tengok matahari tak reti, semua tak reti, jam tak ada, macam tu lah, dia sembahyang, tak sah sembahyang dia. Kerana tak ada kait sembahyang untuk sah mesti dalam waktu jika mampu, tak ada kait. Yang ini ada kait, iaitu menutup aurat jika mampu. Hanya satu syarat sah sembahyang sahaja yang dikait jika mampu. Dengan dapat kita faham kat sini, jika kita tak mampu menutup aurat, maksud tak mampu tu tak ada kain lah, maka sembahyang kita sah walaupun telanjang. Tu poin dia. Sedangkan kalaulah bab wuduk, nak sah sembahyang mesti ada wuduk.
Jika dia tak ambil wuduk sedangkan air ada, tak sah. Ataupun dia nak ambil wuduk memang tak boleh ambil wuduk sebab air tak ada, terpaksa, tak sah juga. Dia tak ada kait jika mampu. Mandi wajib, nak mandi wajib air sikit untuk minum aja, tak boleh mandi wajib, maka semayangnya tak sah. Ataupun dia sengaja tak mandi wajib, memang lagilah tak sah. Kalau ada kait, saya bagi contoh kait jika mampu. Untuk sah semayang mesti suci daripada hadas besar jika mampu. Ada kait, maka ketika dia berhadas besar, air tak ada, yang ada air untuk minum je. Kalau dia minum, tak ada dah air untuk mandi. Jadi dia kena selamatkan nyawa dia. Maka dia tak gunalah air tu untuk mandi, untuk minum sebab air sikit. Jadi dia semayang tanpa mandi wajib. Dan hukumnya contohlah untuk sah semayang mestilah suci daripada hadas besar jika mampu. Sekarang dia mampu tak? Dia tak mampu sebab air tu untuk minum, semayang dia sah. Jika ada kait, tapi tak ada kait. Tak ada. Jadi semua syarat sah yang lain tak ada kait jika mampu. Jika dia tak mampu nak buat sekalipun, dia wajib semayang tapi semayangnya tak sah, ataupun semayangnya diistilahkan solat hormat waktu, kecuali satu je syarat sah semayang, iaitu kita akan bincang hari ini, aurah. Iaitu wajib menutup aurat dalam sembahyang jika mampu. Dengan maksud jika tak mampu, kena rompak ke mana tahu, kat highway ke, lalu ikut jalan nak bayar tol, nak jimat konon-kononnya, lalu ikut jalan bawah. Contohlah, buatlah cerita macam mana pun. Masuk tempat gelap tu tengok ada orang tahan, ingat Roblox, rupanya perompak. Buatlah cerita macam mana pun. Waktu tu dah pukul 4 lebih ke pukul 5, dekat subuh dah. Lepas tu dia tahan, dia ambil semua, dia tengok kau tak ada duit sangat, kereta semua dia curi, tak boleh jadi ni, tak ada duit dah ni, ambil dengan baju-baju dia ambil. Buatlah cerita tu. Spender je dia tinggal, contoh macam tu. Lepas tu macam tu, dia duduk berjalan dah, tak ada pun lori ke lalu kat tu. Kalau lalu pun pakat takut. Ini toyol ke apa ni, macam tu, pakat macam tu. Akhir sekali tengok 6 suku, 6,5, ataupun dia tengok makin cerah. Ini lagi 5-10 minit habis subuh ni. Wajib dia semayang ni, air ada, dibekalkan air banyak ni. Baik juga perompak tu. Contohlah buat masalah. Dia pegang, air banyak ni ada. Jalan-jalan tak ada orang boleh tak tolong. Tengok ni, ini aku rasa tak lama dah syuruk ni, lagi 10 minit habis subuh ni. Adakah dia wajib semayang? Ya, dia wajib semayang. Contohnya tak ada daun, tak ada apa untuk dia letak aurat je lah. Buatlah masalah macam ni pun. Dia pun wajib ambil wuduk dan wajib semayang dalam keadaan pakai spender je. Habis tu sah ke semayang dia? Sah semayang dia, tak perlu diqadha kerana dikaitkan menutup aurat jika mampu. Sedangkan kalau dia bagi pakaian penuh, perompak tadi kita tukar cerita, perompak tu bagi pakaian penuh elok, cuma dia tak bagi air je. Akhir macam dia jalan, dia bagi selai sepinggang je, jalan, dekat subuh dah nak habis dah ni. Dia wajib semayang, cari air tak ada, pakaian dia menutup aurat dengan sempurna. Dia pun nak tak nak wajib semayang, walaupun tak ada wuduk, wajib semayang. Dia pun kena semayang subuh. Lepas dia semayang subuh, semayang nama solat hormat waktu. Bila dia dah selamat nanti dia wajib qadha. Sebab suci daripada hadas kecil, tak ada kait jika mampu. Itu special aurat, iaitu dia ada kait jika mampu. Sedangkan syarat sah solat yang lain tak ada dikaitkan jika mampu. Okey, situ sikit. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Dalam solat wajib tutup aurat, luar solat juga wajib tutup aurat. Sebab dia ada kaitkan dekat sini. Kita tengok menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada muka dan dua tapak tangannya, dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Kat sini kita nak bezakan kenapa dalam sembahyang aurat wajib ditutup hanya satu, iaitu warna kulit sahaja. Tapi aurat di luar sembahyang dia ada dua, iaitu warna kulit dan bentuk, lelaki dan perempuan. Dia tak kira. Jika perempuan itu menutup aurat dengan maksud tak nampak warna kulit, tapi nampak bentuk, namanya tidak menutup aurat lagi. Kerana maksud menutup aurat bagi perempuan di luar sembahyang dua, iaitu tutup bentuk dan warna kulit. Dalam sembahyang bentuk tak perlu tutup, dengan maksud tak wajib tutup. Dalam masalah sembahyang wajib tutup aurat, maksudnya wajib tutup warna kulit sahaja. Yang bila kita sebut warna kulit, bukannya tengok belek tak, ataupun di belakang dia ada cahaya matahari ke apa, dia tengok nampak bayang-bayang tak. Ni waktu biasa normal macam ni, tengok nampak tak? Dah tak nampak warna kulit, tetap juga sah sembahyang dia walaupun dia pakai bikini. Sebab yang nak tutup bukan bentuk,
Yang nak tutup warna kulit. Pakai bikini penuh lah maksudnya, semua lah. Semua ketat. Dari bukan sembahyang di surau masjid lah maksudnya. Kita nak bahas berkaitan dengan hukum. Dalam sembahyang, yang wajib ditutup bagi perempuan dan lelaki adalah semata-mata warna kulit. Kalau dia keluar rumah, kalau dia pakai pakaian ketat, sebenarnya dia belum menutup aurat walaupun tak nampak warna kulit. Kerana syarat sah menutup aurat di luar adalah menutup bentuk dan warna kulit. Jadi sebagai pesanan, orang kan suka main basikal sekarang ni kan. Sebagai pesanan, orang lelaki ke, orang perempuan ke, perempuan lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah perempuan. Jika dia kata dia dah menutup aurat, tak nampak dah, tapi pakai apa? Pakai seluar. Takkan nak pakai jubah naik basikal, masuk dalam spoket tu dah, rantai tu berguling, mestilah kena pakai ketat. Maka sebenarnya dia tidak menutup aurat. Walaupun kita kata tak nampak warna kulit dia, tapi ketat tu dia tidak menutup aurat. Dia tidak menutup aurat. Lelaki pula, itu perempuan. Lelaki juga sama. Jika dia pakai pakaian basikal tu, yang ketat tu, ada dua pendapat. Ketat maksudnya nampak bentuk. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Lelaki ni bukan perempuan. Yang mana ketat, yang terpusat sampai lutut. Yang mengatakan makruh, walaupun pusat sampai lutut tu ketat, dia punya ketat, tapi ada kawasan-kawasan yang berat tu tertutup juga. Yang kata haram, nampak habis, berketul-ketul semua nampak. Macam orang angkat berat tu kan, bukan nak kira yang angkat tu, dia punya spender tu kan habis nampak semua kan dalam, betul-ketul tu, itu haram. Walaupun lelaki, walaupun tak nampak warna kulit, bentuk tu haram. Kalau setakat ketat, lutut ketat, paha ketat, cuma dekat bahagian kemaluan tu dia agak tutup sikit dengan baju sebagainya, okey, masih lagi makruh. Hukumnya makruh. Dia tak sampai tahap haram. Perempuan tak payah, nampak je bentuk tu haram dah. Terus haram. Jadi kita main-main basikal juga, janganlah pakai yang ketat tu, sebab dia ada pakaian dia kan. Renang ada pakaian dia. Takkan kita nak pakai baju Melayu kain pelekat berenang, mesti ada pakaian dia. Pakaian dia apa bagi lelaki? Spender kan. Janganlah kita ikut, itu barat punya. Biar dia orang pakai spender, sebab dia orang ada Superman. Kita tak ada Superman kat sini. Jadi kita pakailah seluar yang tu lah, pandai-pandai lah kan. Perempuan juga sama, nak mandi apa semua tak sesuai mandi tempat-tempat kolam-kolam terbuka. Pergilah atau hotel yang ada kolam peribadi. Sekarang murah dah. Sekarang saya tengok baru ni 180 dah ada kolam dalam tu dah. Sebab PKP kan tak ramai orang kan. Murah dah. Dulu 500 juga. Macam tu boleh. Kolam terbuka tak sesuai. Walaupun dia dipanggil pakaian renang muslimat, tetap juga tak sesuai. Sebab muslimat apa muslimat? Habis nampak bentuk. Nampak bentuk. Kalau tak nampak sekalipun, bila kena air dia melekat. Maka tak sesuai lah dari segi tu. Okey. Jadi itu perbezaan aurat dalam sembahyang. Tapi kalau dia pakai pakaian ketat-ketat sembahyang, dalam kat rumah dia sembahyang, tutup, semua tutup, cuma bentuk aja nampak, sah sembahyang. Tapi hukumnya makruh lah. Hukum makruh lah. Sebab tu kita antara orang Melayu ni, antara bangsa yang agak hebat dalam masalah agama ni. Antaranya bagi orang perempuan, dia ada pakaian sembahyangnya sendiri. Hebat. Lain tak ada. Tak ada pakaian sembahyang. Sebab apa? Dia ada pakaian telekong putih pula tu. Kadang-kadang sekarang dah ada kala-kala, ada sulam-sulam, tak apalah. Maksudnya pakaian tu telekong macam tu, patut pakai, betul ada. Betul ada dagu ni, semua ada cukup. Kita antara hebat lah. Tapi bagus dari segi tu. Ada tak bagus dari segi lain? Bangsa lain, dia tak ada pakaian sembahyang. Kerana pakaian yang dia keluar sehari-harian tu lah dia buat sembahyang. Maknanya setiap kali dia keluar rumah, patuh syariah dah dia punya aurat. Kita jadi masalah pula. Keluar, tak patuh lah maknanya. Sebab tu kena cari kain telekong. Ke situ pula lemah dia. Tak boleh tak bawa kain telekong. Sekarang kau kat mana ni? Kat luar rumah. Kalaulah nak sembahyang tak sah kerana ada yang tak tutup dengan sempurna, nak kena ada kain telekong, maknanya sekarang kau dah berdosa duduk kat luar rumah. Ke situ pula ada kelemahan ni. Kebaikan ni dia ada pakaian khas. Kerana kita nak sembahyang ni, kalau boleh biarlah ada pakaian khas. Janganlah baju tu buat kerja, baju tu sembahyang, jangan, biarlah ada pakaian khas, jubah khas ke, tak kisahlah macam mana pun, tapi adalah khas. Cantik. Kepiah khas, ni kepiah sembahyang, ni kepiah nak pakai, betul?
baju yang khas, kain, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tak semestinya itu yang terbaik. Tapi ada sedikit kelemahan lah dari situ bagi orang perempuan. Maknanya selain yang dia keluar, tak apa yang keluar. Nanti nak sembahyang ada kain telekom. Maknanya keluar tu pun dah tak patuh syarak dia punya pakaian tu. Okey, apa tu sikit berkaitan dengan aurat. Jadi apa nama ni, contohnya dalam masalah aurat dalam sembahyang, wajib menutup aurat kerana aurat. Wajib menutup aurat dalam sembahyang kerana aurat itu sendiri. Tak faham, kita bagi contoh yang kedua. Berbeza dengan wajib menutup aurat di luar sembahyang, di luar rumah, di luar. Wajib menutup aurat di luar rumah dia kerana haram dilihat. Dia ada beza. Wajib menutup aurat dalam sembahyang kerana wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat di luar sembahyang, maksud di luar tu di luar rumah, wajib kerana haram dilihat. Beza. Apa beza dia? Contoh dagu ni bagi orang perempuan dia adalah wajib ditutup. Wajib tutup kerana dagu bukan muka. Yang dibenarkan buka hanya muka dan tapak tangan. Ni hanya yang dibenarkan. Dagu ni bukan muka. Muka. Tengok muka kau jawab. Bukan nak tengok muka sini. Ambil wuduk. Basuh sini. Mana basuh? Ni bawah ni. Maka bila tu dia bukan muka. Bila dia bukan muka, dia wajib ditutup lah. Kerana aurat ni wajib tutup seluruh badan perempuan kecuali muka dan tapak tangan. Sekarang ni muka ke tak? Tak kan? Wajib tutup lah. Okey, tutup. Dalam sembahyang, dia wajib tutup lah. Sebab wajib tutup aurat dalam sembahyang kerana aurat itu sendiri wajib tutup. Okey. Wajib tutup aurat di luar sembahyang kerana haram dilihat. Kalau dia buka macam ni sekalipun, belum berdosa lagi. Walaupun ada orang lelaki, ada ajnabi, ada bukan mahram bersama dengan dia, tak haram lagi. Kan ni aurat, dia tak tutup, tak haram lagi. Kerana tak nampak. Dia kena tengok macam ni. Baru nampak, baru waktu tu haram. Itu beza. Sedangkan dalam sembahyang bukan wajib tutup kerana haram dilihat, bukan. Dalam sembahyang dia memang wajib tutup kerana wajib tutup. Okey, kita ambil contoh macam ni. Kalau seorang perempuan tu dia nak sembahyang dalam rumah dia seorang-seorang, dia tutup lampu pukul 3 pagi. Gelap gelita, dia pun tak nampak dia sendiri. Boleh tak sembahyang telanjang? Tak boleh, kerana sembahyang bukan masalah dilihat orang, tak. Masalah memang kena tutup aurat. Kerana aurat itu sendiri. Okey, dia keluar rumah. Wajib ke pakai tudung? Wajib ke pakai baju keluar rumah? Tak wajib. Boleh ke keluar rumah tak pakai baju orang perempuan? Boleh. Dengan satu syarat. Tak ada orang kat luar. Kampung tu semua dia beli. Dia buat pagar. Nampak? Boleh keluar, boleh berjalan. Malu kat malaikat je lah. Kan malu kat burung duduk atas tengok je. Free show. Tapi haram ke? Tak haram. Hukum makruh kerana tak malu kat malaikat tu je lah. Hukum haram tak ada. Keluar rumah pun tak pakai baju. Tak pakai baju tak haram. Kerana dalam masalah aurat di luar rumah, kerana haram dilihat. Sekarang orang tak ada. Sebab kampung tu dia beli bilion wan. Bukan jutawan, bilion lah beli kampung. Dan dia buat pagar, orang tak boleh masuk. Jadi oleh kerana itu dia boleh je lah tak pakai baju keluar. Kenapa? Tutup aurat di luar rumah adalah kerana haram dilihat. Jika tak dilihat, tak haram kalau dia buka aurat sekalipun. Sedangkan dalam sembahyang, walaupun digelap, dia seorang gelap, dia sendiri pun tak nampak diri dia, tetap wajib juga tutup aurat. Kerana dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat itu sendiri. Dan tutup aurat di luar sembahyang, di luar rumah, wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Jadi kalau katalah kita buat contoh, dia pakai baju, perempuan dia pakai baju dia fashion baru. Kita buat contoh lah, fashion baru iaitu baju naik sampai ke atas, bahu naik sampai ke atas ni. Lepas tu kat atas ni tak ada jahit. Kalau tengok tu kat atas nampak bahu dia. Tapi kalau tengok kat depan tak nampak sebab dia tinggi. Kat atas ni terbuka, style baru. Kita buatlah contohnya tu. Dia pergi Kuantan, tak ada masalah, tak berdosa pun, malah tak haram pun. Dia tak tutup aurat pun tak haram. Kerana bahu dia siapa nampak? Tapi dia buka. Nampak? Tu perbezaan. Macam mana kalau semayang bahu terbuka? Tak ada orang nampak juga macam tadi juga. Tak sah semayang. Keluar rumah boleh, pergi bandar boleh lagi. Tiba-tiba dalam semayang tak sah pula. Kenapa? Dalam semayang pula lah seorang-seorang duduk dalam rumah dia, dalam bilik gelap gelita. Tak sah juga, tak sah. Sebab terbuka ni.
Itu perbezaan di antara aurat di luar rumah dengan di luar rumah dan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia tak kait dengan orang tengok, orang tak tengok. Di luar dia kait dengan orang tengok. Jika orang tengok, waktu tu baru haram. Jika orang tak tengok, tak haram. Tak kisah bawa basikal telanjang, tak ada masalah. Tapi dengan syarat semua tu dia punya dan dia kontrol semua tu, orang tak boleh masuk pun. Tak ada masalah. Hukumnya makruh saja. Hukum makruh kerana tak malu kepada makhluk Allah yang lain. Ada hukum makruh kerana setan duk kacau. Setan nak buat free show, WhatsApp kawan-kawan dia, kawan-kawan setan mari ramai free show. Tu je lah yang makruh kerana tu. Baik, kenapa saya sebut pasal ni? Akan kita tengok apa disebut di sini. Yang lain daripada muka dan dua tapak atasnya dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Okey, warna kulit dah bahas lah tadi. Pada pihak atas dan keliling. Ini yang nak cerita ni. Pada pihak atas dan keliling. Pada pihak atas dan keliling. Macam mana pada pihak atas dan keliling? Okey. Wajib tutup aurat ketika sembahyang pihak atas dan keliling. Jika tengok ikut tepi, nampak. Kalau lelaki pusat sampai lutut, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kita ambil lelaki dulu. Contoh lelaki dulu. Perempuan tu kita boleh juga ambil contoh nanti. Wajib menutup aurat pihak bawah, tak wajib. Dia kata kat bawah ni tak termasuk pihak bawah kan. Tertiada pihak bawahnya. Maksud tak termasuk pihak bawah. Daripada arah bawah. Pihak tu arah. Okey, kita tengok. Dia sembahyang. Lelaki itu sembahyang. Tengok ikut depan, tutup pusat sampai lutut. Ikut depan. Ikut depan tu masuk keliling. Semua tak ada masalah. Tak ada masalah dengan masuk, tak nampak pusat sampai lutut dia tak nampak. Settle. Tengok ke atas, tak nampak juga aurat, tengok ke atas. Settle. Maka sembahyangnya sah. Walaupun kalau tengok ke bawah nampak, sebab rumah tinggi, lepas tu kayu jarang-jarang pula rumah dulu. Kalau orang masuk ke bawah rumah, tengok memang nampak. Adakah dia wajib tutup? Tak. Kerana yang wajib tutup pihak atas, arah atas dan arah keliling sahaja. Apa jadi masalah? Apabila tak kancing ni. Tak kancing. Tak kancing. Ni tengok masalah. Orang lelaki tu. Orang perempuan rasa tak ada masalah. Tak kancing. Betul buka macam ni. Buka macam ni. Buka macam ni. Ni kan? Ketika okey, bila dia pakai jubah, pakai baju Melayu, tak kisahlah. Kita ambil contoh jubah dulu. Okey. Pastinya dia akan pakai seluar ataupun kain. Kat dalam. Pakai kain ataupun seluar tadi bawah pusat ke atas pusat? Kita katalah bawah pusat. Tak ada masalah sebab kat luar ada jubah. Kat luar ada kain pelekat, masalah. Kalau tengok kau ni nampak. Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Nabi SAW pernah bagi duri dekat para sahabat. Ambil duri ni, kancing. Apa ni? Macam tu. Apa dia panggil? Buat tu lah. Macam jarum. Macam tu. Jangan bagi nampak ke atas. Jadi maka tak sah sembahyang. Sebab tu dia kena wajib tutup ni. Sebab ikut pihak atas nampak. Dengan maksud terbuka. Kalau sikit, macam ni tak apa. Nampak? Ni. Tak ada orang tengok pun ke atas. Kembali kepada hukum tadi. Dalam masalah sembahyang, aurat tak ada kait dengan orang tengok, orang tak tengok, tak ada. Dia tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Wajib pula disebut dalam kitab kita dari pihak atas dan pihak keliling. Pihak atas, pihak keliling mungkin tak ada masalah lah. Kalau pihak keliling ada lubang, settle, memang kita tahu pun tak sah sembahyang. Pihak atas ni. Pihak atas. Nampak tak pusat? Nampak pusat. Maka tak sah sembahyang dia. Sebab tu dia kena kancing. Satu cara. Dan untuk selesaikan masalah ni, kalau tak nak kancing juga macam mana? Senang aja, angkatlah kain tu, tarik naik atas pusat. Angkatlah seluar, tarik atas pusat. Settle lah. Kalau keluar rumah dalam keadaan tak kancing baju ni, orang lelaki, sedangkan pusat nampak kat dalam, boleh tak? Sah tak? Maksudnya berdosa tak dia? Mendedahkan aurat tak dia? Jika dia pakai baju ini tak kancing dan dia pakai seluar bawah pusat, tak ada masalah kerana faham tu? Kerana di luar bukan masalah tutup aurat tu. Tutup aurat tu wajib kerana haram dilihat. Orang tak lihat, tak ada masalah. Pakai bawah pusat pun tak ada. Tak pakai apa pun tak apa. Hati-hati dengan bentuk tu lah. Takut ni. Tapi tak pakai seluar pun tak apa kat dalam kalau dia pakai jubah. Kerana di luar sembahyang
wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Walaupun dia tak pakai seluar kat dalam dan terbuka dekat atas ni, tapi siapa tengok? Tak ada orang tengok. Bila tak ada orang tengok, tak haram. Dalam sembahyang tak dikaitkan dengan orang tengok. Janji buka aurat tak sah sembahyang. Jadi hati-hati kat situ. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengancing ataupun tarik seluar ataupun kain naik atas pusat. Kat sini. Ya. Uish, tak dengar. Jap, apa dia? Lubang dekat bahu. Lubang kat bahu kan. Hukum sama juga. Kalau dia ada kat lubang kat bahu, dia tak bergerak. Dia duduk situ je lah. Bila duduk kat situ, nampak bahu. Kalau orang lelaki nampak bahu, dia bukan aurat dalam sembahyang. Pusat sampai lutut, tak ada masalah. Kecuali lubang tu bergerak. Tak kisah. Kalau lubang tu besar, dia bergerak. Yang mana boleh nampak kat dalam juga. Boleh nampak juga kat dalam bila dia bergerak-gerak. Ataupun lubang ada banyak sikit ke. Yang mana, samalah dengan hukum tu. Kalau tengok macam ni nampak. Macam ni pun nampak. Sama juga. Tak sah. Tapi macam tak logik ke tengok kat ni nampak kan. Ni bukan cerita nampak tak nampak. Janji dedah ikut atas. Kalau tengok ke atas, nampak tak? Nampak. Tak sah sembahyang ni. Tapi biasanya kalau lubang tu macam ni, dia hanya nampak bahu je. Dia tak bergerak. Kalau bergerak, jadi pelik kan? Apa? Tak dengar? Rukuk. Tak boleh lah. Kalau waktu rukuk, dia hanya dimaafkan waktu sujud. Itu nanti dulu. Rukuk, jika rukuk masa tu terbuka, tak boleh juga. Kau contoh masa rukuk, dia jatuh kan? Kalau nak tengok, nampak? Tak sah kan? Kalau macam ni, tutup, nampak jangan tutup. Tapi bila rukuk, dia terbuka. Tak sah juga. Cuma yang dimaafkan ketika sujud saja. Kalau yang teruk lubang tadi, tengoklah ketika rukuk. Dia pergi tak? Dia ada tu tak? Kalau ada, nampak tu dan dia pula pakai bawah pusat. Samalah nak settle, biarlah berlubang-berlubang. Tarik je lah. Apa masalah? Sebelum sembahyang tu, settle kan? Itulah. Tak sah, tetap tak sah. Yang dimaafkan hanya sujud saja. Sujud. Bila sujud, waktu tu kadang-kadang kalau kita cari, kita akan jumpa juga aurat. Kalau kita cari kan, dimaafkan sebab sujud dah macam tu. Malah dimaafkan kalau tengok ikut bawah kain, bawah jubah. Kalau tengah sujud, orang tengok ke belakang, dia akan nampak lutut ataupun atas lutut, hujung peha. Yelah, hujung peha dia panggil kan. Tu pangkal peha kat atas, bawah tu hujung peha. Kepala lutut, ni peha. Nampak sini. Kira nampak aurat lah, dimaafkan. Sujud dimaafkan. Bukan kata, kau tak pakai seluar, pakai kain tak pakai seluar. Nampak ketika kau sujud, tak. Dimaafkan hanya sujud saja. Rukuk, qiyam, yang lain-lain tak dimaafkan. Ketika pergerakan tu, dia jatuh. Kan dia jatuh besar, nampak besar. Ketika pergerakan, tu ada pusat tak tutup tu kat bawah tu. Tak sah. Ketika pergerakan. Hanya dimaaf ketika sujud sahaja. Sebab sujud dah memang, kedudukan dia memang macam tu dah. Terpaksa. Takkan macam mana nak sujud? Macam mana? Dia dah terpaksa lah. Kain macam mana nak tutup? Macam nak tutup maksud ketika sujud apa? Nak kepit. Jadi dia memang keadaannya macam tu dah. Sebab tu dia ni maaf. Apa lagi ya? Okey, dia cerita pula berkaitan dengan kat sini. Kalau dengan lumur lumpur sekalipun. Cuba kita fikir ya. Dia di dalam masuk dalam hutan, tak macam mana, kena hanyut ke beg ke, buatlah masalah pun. Tinggal bukan dia tengah mandi, dia mandi, buka baju macam tu kan. Buatlah masalah mandi. Dia masuk hutan kerana dia nak berkemah dalam tu ke, masuk dalam hutan ke, buat masalah je ni. Kemudian tengok-tengok hilang dia punya baju, beg baju semua kena hanyut ke. Akhir sekali, habis lah, macam mana nak bangun-bangun? Telanjang. Katalah ada kentu ada satu, terlalu kecil pula tu. Habis lah yang lain. Habis kalau macam tu, macam mana dia nak sembahyang? Dia wajib sembahyang, tetap wajib sembahyang juga. Tetap dia wajib sembahyang juga. Tetap wajib sembahyang. Cuma ketika dia sembahyang tu, adakah dia nak kena katalah tempat tu bernajis, ada najis, dia ada satu sahaja kain tuala, nak buat sejadah ke nak buat tutup aurat yang mana mampu? Tempat bernajis. Kalau dia pakai tutup aurat, dia akan sembahyang atas najis.
kalau dia tutup, kalau dia tutup sembahyang najis, kalau dia jadikan sejadah, dia sembahyang telanjang. Pada mazhab Syafi'i wajib sembahyang telanjang. Kena lapik. Maksudnya najis dengan aurat besar najis lagi. Darurat lah ni. Darurat, besar najis lagi. Maksudnya dalam keadaan bernajis wajib qada. Semayang dalam keadaan telanjang tak wajib qada. Sebut kan tadi ada kait. Nah, kerana itulah besar tu lagi, besar suci daripada najis, daripada aurat. Apa lagi masalah apa lagi kat sini? Lumur lumpur. Okey. Dia masuk hutan semua tadi, macam cerita tadi. Langsung tak ada, telanjang terus. Kemudian nak semayang. Katalah daun tu daun gatal ke. Kalau kena habis gatal lah, masalah je kan. Macam mana nak buat ni? Tapi ada lumpur. Ada lumpur. Ataupun ada sungai, ada alur kat situ. Dia semayang, wajib dia ambil lumpur tadi, dia lumurkan dekat aurat dia lah, daripada lutut sampai pusat, dia semayang. Sah semayang dia, sah. Ya, ingat, masalah aurat dalam semayang tutup warna kulit, dan tak dikaitkan tutup dengan kain, tak dikaitkan mesti dengan kain, dengan plastik boleh dengan daun, tak semestinya. Janji tak nampak warna kulit, dan tak semestinya dia jadi pakaian. Tak semestinya. Janji tak nampak warna kulit, sah. Jadi kalau dia melumurkan lumpur, nampak warna kulit, tak nampak, semayangnya sah. Malah wajib dia buat macam tu. Wajib dia melumurkan lumpur dekat badan dia, dekat aurat dia semayang. Maka semayangnya sah. Wajib dia lumur lumpur. Itu disebutnya pada pihak awal, jikalau dengan lumur lumpur sekalipun, janji tak nampak warna kulit, sah semayang. Tak kena qada pun, sah. Jadi kita nampak kat sini dari segi aurat ni, tutup warna kulit dalam semayang, hanya tutup warna kulit. Okey, habis. Okey, dari masalah kalau kata dia kena sembahyang telanjang, ini pengetahuan am je lah. Dia kena terpaksa sembahyang telanjang. Adakah dia disunatkan berjemaah kalau kata ramai-ramai? Ramai-ramai boleh kena buatlah masalah macam ni pun. Dalam penjara. Saya lupa. Ada di petani di Thailand lah, di Thailand belah Bangkok tu, ada orang cerita dia masuk kena tangkap atas sebab tertentu lah, tangkap, dia masuk dalam lokap dia tu, kadang-kadang baik dapat seluar pendek, yang time tak baik telanjang. 5-6 orang. Jalannya wajib semayang. Dah sebut dah syarat wajib semayang ada akal lagi ya, salah tak wajib semayang. Semayang macam nak semayang, ada air kau wajib ambil wuduk. Semayang dalam keadaan telanjang, kenalah, dah tak ada pakaian. Jemaah tak? Jangan bayang bukan-bukan. Sunat jemaah. Pada mazhab Syafi'i sunat jemaah. Tapi kedudukan makmum dan imam kena sekali. Macam straight lah. Lepas tu imam depan sikit Ni kaki imam, ni kaki makmum, macam ni. Sikit makmum panjang. Sunat tak wajib lah, sunat berjemaah juga pada mazhab Syafi'i. Sunat berjemaah. Nak beritahu sembahyang berjemaah, telanjang pun ada tuntutan baju kat rumah beralmari punya kain. Sembahyang jemaah tak datang tak? Padahal telanjang pun sunat jemaah. Cuma tak boleh duduk belakang sangat. Pening imam sujud, pening makmum. Memang pening, muntah hijau makmum. Tak sujud tu. Malah ketika sembahyang tu haram tengok aurat masing-masing. Bukan ketika tu haram tengok aurat masing-masing. Haram. Tengok kat tepi tu je. Macam ni. Tengok ni. Sini kan nampak kan? Mata kita macam tu. Mata helang nampak ke belakang. Mata helang. Kan? Mata helang duduk tepi, dia boleh nampak sampai ke belakang. Mata kita ke depan, macam kita nampak. Kita nampak ni. Yang tak berdosa tengok ni. Yang ni tak berdosa ni. Yang ini berdosa. Walaupun sama-sama telanjang. Walaupun sama-sama ada benda tu. Aku ada juga, engkau ada juga. Apa masalah? Tetap haram juga. Haram juga. Jadi ketika sembahyang tak boleh tengok. Bukannya haram tengok aurat orang. Malah aurat dia sendiri pun ada larangan untuk tengok. Aku punya, suka hati aku lah. Tak, ada larangan. Sebahagian mengatakan haram juga tengok, sebahagian katakan makruh. Habis tu macam mana nak buang yang kecil, buang yang besar? Kecuali jika ada hajat, maka waktu tu baru boleh tengok. Walaupun sekecil-kecil hajat.
Ajak apa? Nak mandi. Dibenarkan. Tengok. Kalau saja-saja boring-boring, tak tahu nak buat apa, selak tengok kerja haram. Tak, kita ambil hukum ni, hukum. Buat tak buat tu cerita lain. Apa rasa gatal, selak, janji ada alasan walaupun sekecil-kecil, maka hilang hukum haram. Ini kemaluan, ni bukan kita punya. Biji mata bukan kita punya. Kening bukan kita punya. Jari bukan kita punya. Ke kita punya? Bukan. Kalau kening kita punya, balik ni bolehlah kita cukur. Boleh tak boleh cukur? Bukan haram. Maknanya bukan kita punya. Pinjaman Allah bagi. Termasuk kemaluan tu bukan kita punya. Sebab tu kita tak boleh buat suka-suka. Maknanya itu adalah pinjaman daripada Allah. Maknanya apabila pinjaman, kenalah ikut syarat orang yang syarat yang bagi pinjam tu. Syaratnya antaranya lelaki, malah perempuan sekali, perempuan lagi besar lagi dari segi keharaman. Haram tengok pusat sampai ke lutut. Sama jugalah kaitnya tanpa sebab. Saja-saja haram. Diri sendiri pun haram. Habis duk tengok tu, cuba fikir, ada tak alasan tengok? Memanglah ada alasan. Mana ada orang tiba-tiba je selak tengok. Itu apa hal? Saja nak tengok. Mana ada? Mesti ada alasan. Adalah, ada itulah, nak mandilah. Walaupun alasan tu kecil. Masuk dalam rumah panas. Tengok banyak pasir bersepah, debu-debu banyak. Nak sapu. Tutup pintu, tutup tingkap, telanjang, sapu. Ada tak alasan masa sapu tu dia tengok? Tertengoklah kemaluannya sendiri. Berdosa tak? Ada alasan. Walaupun alasan nak sapu sampah sekalipun. Tapi pastikan tutup pintu semua, nanti viral nanti. Tak ada masalah, boleh. Janji sekecil-kecil. Nak mandi, nak sabun, apa sajalah. Apa saja, sekecil-kecil mesti ada alasan. Jika tak ada alasan, saja-saja hukumnya haram. Perempuan lagi teruk pada tu, lagi berat, iaitu pusat sampai ke lutut haram tengok. Bukan kemaluan aja. Laki tu kira ringan tu. Sama lah juga. Tengok buat apa peha tu. Apa begitu? Itu ada tak lalat kat sini, dia macam hilang pula. Nak cari. Ada tak alasan? Janji ada, tak haram dah. Yang haram ni tak ada kerja. Tak. Tiba-tiba tengok. Tengok peha pun. Ya. Kenapa? Kalau orang psikologi dia buat kajian, ada sebab jadinya nafsu pelik-pelik. Kerana ni tak ada kerja ni. Nafsu yang pelik-pelik jadi kerana tak ada kerja ni. Pelik tak laki dengan laki? Pelik. Perempuan dengan perempuan lagi pelik. Perempuan laki pelik. Macam mana boleh jadi? Ni kes dia ni. Kes ada larangan, kita kata apa masalahnya? Tengok peha sendiri je pun. Apa sebab? Saja je. Haram. Maknanya yang tak ada aurat suami isteri. Dia jadi pelik pula. Dia dengan dirinya ada aurat. Dia dengan suami dia, suami dengan isteri dia tak ada aurat. Dia terbalik macam tu. Suami isteri tak ada aurat, tapi dia dengan dirinya ada aurat. Maksud aurat tu kemaluan bagi orang lelaki, kubul dan dubur haram tengok jika tanpa alasan. Harus tengok, dibenarkan tengok walaupun alasan tu sekecil-kecil sekalipun. Walaupun sekecil, janji ada alasan. Tu sikit dari segi aurat. Apa lagi? Okey, nak semayang. Maka dia nak semayang pada mazhab Hanafi, tak sunat berjemaah. Yang tadi dalam kes penjaga tadi, kes lock up tadi. Pada mazhab Syafi'i sunat berjemaah. Cuma kedudukan saf tu kena jaga-jaga sikit. Pada mazhab Hanafi, gugur rukun qiyam, rukun berdiri tu gugur. Dia kena duduk, sembahyang duduk. Walaupun dia mampu berdiri, dia kena sembahyang duduk. Haram dia sembahyang berdiri, mazhab Hanafi. Kerana dengan dia duduk, tertutup tak sikit aurat dia, sikit-sikit lah, separuh ke tutup, jadilah, janji dapat tutup sikit. Pada mazhab Syafi'i tidak, sembahyang berdiri juga. Tidak gugur tuntutan berdiri dia walaupun telanjang, walaupun ada orang kat situ. Kita nak bagi tahu macam tu pun nak kena sembahyang. Ya. Sepatutnya tak payahlah sembahyang dah macam tu sekali sampai telanjang ni. Wajib juga sembahyang. Wajib juga sembahyang. Apa lagi? Okey. Orang yang berisi. Ni masa saya duduk pondok dululah. Sikit lagi boleh kan? Boleh. Hari tu awal sangat dia kata, Pak Ustaz boleh lebih sikit. Okey. Masa dulu kami dulu mengaji dulu kat Kelantan, tengok seorang pakcik ni, badan dia agak besar sikit, berisi, tepi laut, pantai Sabak, pantai tu. Dia ada rumah tepi dululah, sekarang semua dah kena hakisan dah, dah jauh dah. Dulu tepi pantai je rumah dia. Jadi dalam rumah dia panas, tepi pantai tu lah panas. Dia semayang dekat luar, dekat beranda lah kita panggil. Kat beranda tu dia semayang kat situ. Dia semayang, dia tak pakai baju.
Tak pakai baju, dia pakai kain pelekat, dia kilas sampai atas pusat lah. Dia keluar ambil sejadah. Pakcik tu nak, kita duduk main dekat pantai ni, tengok nampak lah. Pakcik tu nak semayang ke apa tu, bawa sejadah apa semua, pakai baju tak pakai, tapi tutup lah atas pusat sampai lutut, tutup lah pakai kain pelekat. Badan dia gempal sikit. Ketika dia nak takbir, dia ambil kepiah dia, kepiah lembek. Kepiah lembek, macam mana kepiah lembek, siapa dia tak nampak. Kepiah lembek, bukan kepiah keras macam ni, kepiah lembek tu. Lembek, kadang-kadang ada lubang. Dia ambil kepiah tu, dia selit kat belakang, dekat tulang belakang, dia selit kat situ. Nampak macam ekor. Keluar ekor. Kita duk kutuk, benda kepiah elok-elok pakai, nak takbir ambil buat ekor, habis sembahyang. Sambil-sambil duk mengata-mengata masa tu umur 13 tahun, ingat lagi. Sedap duk mengata orang. Balik ke pondok, cerita dengan kawan-kawan, ada pakcik tu, tok guru ada masa tu, ada sekali lah dia dengar apa tu, sembahyang dah elok-elok pakai, dah lah tak pakai baju, kepiah dah elok-elok pakai, nak sembahyang tak takbir dia ambil kepiah buat ekor. Apalah pakcik tu, tok guru dengar, dia diam ni. Malam tu kuliah, dia bantai kami. Dia bantai kau-kau. Dia kata apa? Itulah orang mengaji. Wow. Orang mengaji ambil kepiah, selit jadi ekor. Itulah orang mengaji. Walaupun mengaji tak habis, dia kata. Kalau mengaji habis, pakailah baju elok-elok. Tapi nak kira orang mengaji lah tu. Dia kata apa? Orang badan dia besar kan? Badan besar. Isi kat belakang ni banyak. Isi ni. Isi kat apa nama dia panggil ni? Belakang ni lah banyak. Dan tulang belakang dia akan tenggelam ke belakang sebab isi dia banyak. Bila dia pakai kain pelekat, dia kilas, isi dia akan, nak cakap apa tu? Akan jadi gitu. Ini tulang belakang ni, belakang ni tulang belakang lah kita panggil. Isi dia banyak kat sini. Bila dia kilas kuat sangat, dia akan, isi dia akan naik ke sini. Naik ke sini, naik ke sini. Kat situ ada lubang. Sebut tadi, tutup aurat dari pihak atas dan tepi. Jika tengok ke atas memang nampak punggung, lurah dendam. Nampak je tu. Sebab tu dia ambil kepiah, selit. Ngaji walaupun tak habis lah. Kalau ngaji habis, dia akan pakai jubah, dia akan pakai baju. Makruh kan, tak pakai baju. Tapi mengaji lah juga. Kita dapat ilmu lepas kena bantai dengan tok guru. Sampai sekarang saya ingat. Sampai sekarang ingat. Kena depan, itulah ada 2-3 orang nak pergi patah sabak. Nak pergi patah sabak 2-3 orang tu. Sedap ngata. Benar tu. Rupa-rupanya mengaji lah juga. Jadi kalau ada lubang kat sini, tengok kat atas gelap kan? Walaupun gelap, boleh nampak tu, maka tak sah sembahyang dia dengan tak pakai baju, walaupun dia tutup atas pada pusat, kerana ada lubang. Ada lah kot besar ni kot lubang tu kan, isi banyak kalau kan. Kalau tengok kat atas memang nampak. Sebab itulah dia selit. Ingat cerita tu. Allah, cukuplah kot Cukuplah. Setakat itu dulu. Ada beberapa perkara lagi. Kaki seluar tak ada masalah berkaitan dengan aurat. Pakaian satu lagi sebagai pengetahuan am jugalah. Pakaian dalam sembahyang ni, kalau boleh pakaian tu tak ganggu kita sembahyang. Kadang-kadang sunat pakai ridak, betul sunat. Sunat pakai kain, sunat pakai jubah, yalah sunat. Tapi kadang-kadang pakaian kita tu mengganggu kita, bukan mengganggu. Pakaian tu terpaksa kita urus ketika kita sembahyang, hukumnya makruh. Kita terpaksa urus. Saya pakai juga letak atas ni. Tapi kita tak pedulikan benda tu. Okey, pakai kain. Pakai kain macam ni, macam ni, kan? Okey, dia akan cantik je masuk pop macam tu. Cantik je. Ketika sembahyang, ketika sujud, duduk anda sujud, bangun balik urus hara dah kain. Confirm. Dia akan jadilah, pergilah. Masa bangun tu kita pun kan, kita betulkan, hukumnya makruh. Kerana kita sibuk dengan membetulkan kalau kain. Kalau jubah, ketika nak sujud, tolak macam mana tah? Sebab takut dia ketat. Makruh, pakaian tu adalah makruh. Tak sampai batal tapi makruh. Orang pakai seluar, tu pelik juga. Asal nak sujud je tarik. Perhati. Biasanya orang kerja lah kan, dia kerja tak pakai kain, tak pakai apa, kena sujud dia tarik ni atas. Dia tarik macam tu baru sujud. Mungkin kalau dia tak tarik jadi ketat ke macam mana tak, ataupun tak pakai tali pinggang ke apa, tak tahulah. Tapi hukum ni, tarik tu hukum makruh, kerana dia nak kena jaga. Sebab nak sembahyang mas nak kena jaga benda tu pula. Apa lagi hukum makruh? Ridak.
Nak letak, biar dia jatuh, dia biarkan, jangan peduli. Bukan baru gerak sikit ambil, pegang. Allah, dia sibuk dengan benda tu. Sembahyang sibuk dia jaga benda tu. Sepatutnya letak tak ada masalah, memang sunnah pun. Tapi biar nak jadi apa, jadilah ketika sembahyang. Jangan peduli kat dia. Bukan kita sibuk dah urus dia. Kadang-kadang dia pergi panjang sebelah pula, angkit macam ni. Macam ni pula nak jatuh pula, tarik, hukumnya makruh. Apa lagi? Apa sahaja yang mengganggu apa sahaja yang mengganggu atau bukan yang mengganggu, yang terpaksa kita urus ketika sembahyang, maka hukumnya makruh. Itu dari segi pakaian lah. Apa lagi ya? Dia pakai baju t-shirt. Itu zaman moden ni, pelik sungguh lah. Pakai dah lah, cukup je sampai sini. Dah lah pakai seluar jean ke, pakai seluar selek ke apa, memang gini, bila dia sujud akan terbuka, nampak. Jadi masa sujud dia tahu terbuka, sibuk dah tarik. Allah. Sibuk tarik. Hukumnya makruh jika terbuka, nampak aurat, nampak punggung dia tu, nampak tu, batal. Jika sempat tarik, hukumnya makruh. Kena sibuk duk pegang belakang. Masa sujud tu kan dia akan terbuka sikit. Pakai pendek kenapa? Panjanglah sikit. Apa lagi? Apa dia? Ihram. Kain ihram. Samalah. Sama. Kena kalau nak buat tak ketika ihram tu tak ada masalah, dia bukan sembahyang. Kalau kita ihram tak ada masalah, duk pegang tu. Ketika sembahyang pakai ihram tu. Jadi yang mana dia sibuk duk jaga, hukumnya makruh juga. Jangan jaga, tak boleh jaga. Biarkan aja. Yang hanya boleh jaga apabila dia nak terbuka aurat. Masa tu kena jaga. Kalau tidak batal. Selain daripada tak payah jaga. Tak payah. Sebab tu makruh tak pakai kepiah. Jika ada rambut, jika botak tak apa. Jika ada rambut, makruh. Kerana kena jaga tu. Nanti dia jatuh. Nak sujud jaga tu hukum makruh. Sembahyang kita nak ingat Allah. Tiba-tiba kena ingat benda tu. Kena ingat aku nak sujud lagi, kena tarik dulu, jangan lupa. Ingat, nak sujud, tarik. Apa lagi? Sujud pula, nanti sujud dia akan ketat baju ataupun seluar ataupun jubah tu, jadi kena tolak ke bawah macam tu kan? Macam tu. Apa lagi? Apa-apalah. Bila bangun nanti kain akan jadi macam ni. Masa bangun tu sebelum sujud Allah tu, masa bangun tu dia akan uraga tu, masa tu betul-betul kan. Hilang ingat kat Allah. Khusyuk confirm tak ada. Apa lagi? Ya. Ikut sembahyang. Semua syarat-syarat sah tawaf dan rukunnya, semua syarat sembahyang juga kecuali satu je. Kecuali boleh bercakap. Boleh tu maksud memang makruh, tapi boleh bercakap tu dengan maksud tak batal tawaf. Boleh makan, sama juga hukum makruh. Cuma boleh makan, boleh rehat. Semua tu tak membatalkan. Itu je yang beza. Yang lain semua sama. Aurat, najis, dari segi semua sama sembahyang. Jadi kalau dari segi tu samalah juga. Dari segi aurat sama. Tawaf. Apa lagi? Nak habiskan je ni, habis. Itulah, habislah, rasanya habislah. Cuma kalau biasanya kalau di tempat lain bila habis ni saya nak tamat tu, saya akan tambah lagi dalam 10 hingga 15 minit untuk bincang berkaitan dengan macam mana aurat yang dilihat melalui pantulan. Tapi kat sini jadi panjang nanti. Maksudnya macam mana kalau tengok aurat melalui pantulan, melalui cermin. Aurat lelaki ke aurat perempuan, dia tengok cermin, nampak. Sama ke hukum tengok direct. Ataupun mungkin tengok dekat air. Tengok dekat air. Air nampaklah bayang-bayang, dia tengok ada perempuan telanjang. Kalau dia tengok, dia naik, dia angkat kepala, akan nampak depan real. Kita dah tahu yang haram. Dia tengok je, relax lah tu. Tengok angkat haram, boleh tak? Apa hukumnya? Semua orang nak tahu kan, tapi panjanglah masa tu. Dia makan masa sangat panjang untuk bahas. Lebih kurang 15 minit. Jadi saya akan masuk dalam bab aurat tu. Boleh tak tengok? Okey, kita katalah macam tu. Katalah tak boleh. Mana boleh kan? Tengok pantulan, tengok pakai cermin, tengok pakai bayang macam tu, tengok dekat air. Haram lah. So aurat juga. Setuju tak cakap tu? Boleh terima tak? Ke jadi tak haram? Kalau macam tu ambil cermin, sedap tengok perempuan. Macam tu. Malah telanjang sekali pun boleh tengok. Adakah macam tu? Nak tanya ni. Mesti hati kita akan cakap tak boleh lah juga kan. Tak boleh lah juga tengok aurat ikut pantulan macam ni. Sama lah dengan tengok direct. Mesti hati kita cakap macam tu. Betul? Itu bahas panjang. Betul lah. Okey, tengok perut perempuan. Perempuan tengok peha lelaki. Samalah. Ukurnya haram lah kan? Haram. Kalau lelaki tengok
tu perut perempuan, tengok betis perempuan, haram tu lah juga. Okey, setuju? Kalau tengok leher, samalah. Kalau tengok rambut, samalah haram. Settle lah. Setuju Setuju. Kalau itu tengok direct, kalau tengok pantulan, saya tadi cakap haram jugalah. Kalau tengok pakai cermin, kalau tengok TV, sama je, adik-beradik pantulan je TV tu. Tengok handphone, haram tak? Mesti hati kecil kita kata haram lah juga. Sedap lah macam tu boleh tengok, betul tak? Tengok rambut perempuan dalam handphone haram. Sebab itu aurat. Ke jadi tak haram? Tengok rambut tak haram, tengok peha pun haram. Hukum mana ambil? Perut dengan peha, rambut sama hukum je. Benda tu aurat. Okey. Habis tengok TV berita, TV3. Tu dia mana nak pakai? Rambut macam ni lagi. Kita tengok. Haram tak? Dah tengok banyak kali, dah cakap haram, berdosa semua. Macam mana? Macam mana nak buat sekarang? Tengok cerita P.Ramlee. Pernah tengok cerita Laksamana Doremi? Sekejap. Yang terbang tu apa? Yang terbang apa ni? Yang naik tikar terbang? Laksamana. Laksamana? Bantai je lah. Laksamana Doremi tu. Yang naik tikar terbang tu kan? Kan ada seorang tu. Kita cerita macam tengok je. Kena mengaku lah. Kan ada yang seksi tu. Anak raja tu cerita apa? Iya kan? Betul-betul kan? Tu haram tak tengok tu? Semua dah tengok. Semua buat dosa. Jadi betul tu faham sepanjang. Saya gantung kat situ dulu. Kalau tidak, takkan nak balik pukul 9. Mana boleh? Cuma nak bagi tahu, kadang-kadang kita seronok cakap, sembang bukan main. Haram. Dalam TV pun tak boleh. Tengok tu tak boleh. Pantulan pun haram juga. Semua haram sebab dah tengok direct haram. Tengok pakai handphone pun haram lah. Aurat perempuan. Tengok dalam TV pun haram lah. Yang dia buat hari-hari tu. Hari-hari mana ada tengok? Tengok berita, tengok cerita pukul 7. Apa? Allah. Pukul 7 je cerita sedap-sedap. Orang perempuan suka tengok tu lah. Cerita tu. Tengok macam-macam. Tengok, okey tak apa. Kami tak tengok cara reka ramah. Okey, tengok berita. Tu tengok aurat orang juga. Kenapa boleh pula? Oh, berita je boleh. Hukum mana ambil berita boleh, cerita tak boleh? Tengok masing-masing. Jadi nak tak nak, kena cakap apa? Boleh lah, nak tak nak kena cakap tak haram lah. Sebab dah duk buat ni. Kalau tidak, semua TV tu kena buang keluar, jual. Kena cakap boleh lah. Sebab tengah duk buat sekarang ni. Tengah duk buat sekarang. Balik je lagi buat lagi. Balik je lagi. Pernah tengok ustaz nyanyi lagu P.Ramlee? Ustaz yang terkenal ke tak terkenal ke, yang hebat ke, keilmuannya tinggi sekalipun, pernah tak dengar dia cerita pasal P.Ramlee? Tengok cerita P.Ramlee, gitu gini, menyanyi lagu P.Ramlee. Pernah kan? Mestilah dia tengok cerita ke dia dengar aja tutup mata? Mestilah dia tengok cerita. Ustaz tu buat dosa juga. Jika kata tengok TV, tengok aurat melalui pantulan, berdosa. Kena cakap ustaz tu buat dosa sebab sampai hafal. Kita tak hafal lagu, hafal jalan cerita. Kena cakap dah. Mana boleh ustaz tak berdosa, orang biasa berdosa? Sambung. Saya sambunglah cerita saya tu. Saya nak bagi gantung-gantung macam tu je. Sebab saya akan sambung dalam masalah tu, tapi makan masa agak panjang untuk kita faham. Nanti dia jadi orang salah faham, dia jadi macam mana? Oh, kalau macam tu boleh tengoklah porno. Apa beza tengok porno? Pornografi, betul tak? Pornografi. Nak siapa pun tak kerti. Pornografi itulah. Apa hukumnya? Sama tak hukum tengok pornografi? Berdosa ke tak? Tengok dalam TV, dalam telefon, dalam ni lah, dalam pantulan lah, dengan tengok rambut perempuan tengah baca berita. Sama-sama dosa ke? Tengok berita tak berdosa? Kalau kata yang tu berdosa, kenapa pula rambut tak dosa? Dosa besar, dosa kecil? Saya nak suruh fikir je. Kalau kata tak boleh lah tengok pornografi, tu rambut tu boleh tengok, kenapa pula? Oh, rambut je boleh. Ambil hukum kat mana rambut boleh, yang lain tak boleh? Sedangkan rambut tu aurat juga. Yang pakai ketat-ketat lah, apalah. Macam ni. Jadi untuk kita fikir, untuk kita cuba cerna. Wallahualam. Gantung fikirlah sikit. Apa asyik saya cakap seorang. Lepas ni cakap kat kedai kopi, lagi bagus daripada sibuk cerita benda-benda yang tak apa-apa kan. Hari ni apa? Manchester kalah, Liverpool kalah. Ya, cerita pasal ni. Cuba kita fikir, macam mana hukum betul juga ustaz cakap? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh macam ni. Fikir jalan. Muzakarah. Yang keempat, mengetahui akan kaifiat sembahyang bulan hadapan kalau tak PKP.
Harap-harap taklah kan. Kita sudah yang kita sudah kafarah dan surat al-subhanakallah wa hamdika.